Ya, selamat kembali para penonton semua di Selamat Pagi Malaysia, dan kita akan membincangkan seterusnya berkenaan dengan iaitu pasca banjir KPPK bersama ringankan beban. Dan bersama dengan kita di studio yang akan membincangkan tentang perkara ini, iaitu saya kenalkan yang berbahagia Datuk Ravi Mutaya selaku Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komuniti. Hai Datuk, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Munawar dan Raja Sufi. Ya, kita lihat dalam situasi banjir pada sebelum ini, kerajaan sangat komited untuk memberikan bantuan dan juga untuk meringankan beban daripada pengguna-pengguna di Malaysia pada ketika ini. Dan sudah pastinya pada hari ini kita ingin melihat inisiatif daripada pihak KPPK sendiri untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang terjejas. Mungkin untuk permulaan ini, Datuk, boleh kongsikan apa antara program-program pasca banjir yang telah digerakkan di bawah KPPK sendiri, Datuk? Okay, terima kasih Munawar dan selamat Raja Sofi. Selamat pagi, salam sejahtera. Jadi di bawah KPPK, atau itu ialah nama singkatan Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi, memang di bawah pengelolaan Jabatan Perkhidmatan Awam, setiap kementerian telah diagihkan tempat-tempat yang mana kita dianggap sebagai kawasan angkat lah. Jadi untuk KPPK ini kami diberi kawasan Ulu Langat, yang mana kita bekerjasama dengan 4 kementerian yang lain termasuk MITI, KDN dan KPKT bersama-sama turun padang dan melihat apakah keperluan mangsa-mangsa banjir tersebut. Itu adalah di bawah kawasan Jabatan Perkhidmatan Awam. Bagaimanapun kementerian juga ada melaksanakan program-program yang mana telah ditentukan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri, iaitu Dato' Haja Zuraida Kamarudin, di mana kita telah memulakan aktiviti program bantuan banjir ini seawal bulan Disember, 19 bulan Disember, dan sehinggalah kepada 12 Januari kita dah tamatkan. Dan walaupun kami masih bersiap sedialah, sekiranya bantuan diperlukan, kita akan gerakkan tenaga sukarelawan di peringkat kementerian dan juga agensi di bawah KPPK, dan juga bekerjasama dengan NGO, aktivis NGO seperti penggerak komoditi negara. Dan Yang Berhormat sendiri telah turun pada di Hulu Langat, di mana kita ke kawasan kampung 16, Batuan 16, 17 dan 18, iaitu pada 8 hari bulan Januari, dan sama-sama melihat apa keperluan mangsa-mangsa banjir yang memang terkesan teruklah. Ada yang mana mereka kehilangan rumah, ada yang rumah mereka tinggal separuh aja, ada yang tiada bumbung, ada yang sampai kena naik ke bumbung untuk selamatkan diri. Jadi kita telah pun mendapatkan rumah-rumah terjejas tu, dan nama-nama tu kita peroleh daripada pejabat daerah dan tanah Ulu Langat, dan kita menyampaikan bantuan berupa bantuan kewangan dan juga peralatan memasak. Ada juga kita memberi di kawasan-kawasan misalnya di Ampang, kita juga memberi bantuan-bantuan peralatan set makanan, perabot juga diberikan, dengan di mana ia disumbangkan oleh syarikat-syarikat perabot. Selain daripada itu, sebelum tu kementerian juga telah turun ke Kuala Selangor dan mengadakan program di Kampung Asahan di Kuala Selangor, di mana kita bantu membersihkan 50 buah rumah bersama 500 tenaga sukarelawan yang terdiri daripada warga kementerian, agensi, NGO, jabatan daerah, pejabat daerah dan tanah, di mana kami bersama, yang di mana bantuan tersebut, misi itu diterajui oleh Malaysia Rubber Council atau Majlis Getah Malaysia, di mana kita membantu membersihkan 50 buah rumah supaya boleh diduduki. Alhamdulillah. Boleh diduduki. Dan juga kita memberi sumbangan kewangan sebanyak RM500 lah. Yang ini kita kumpulkan sumbangan-sumbangan daripada agensi-agensi di bawah KPPK, dan kita
kumpulkan di bawah Kelab Sukan dan Kebajikan MPIC, KPPK itu, kita menyalurkan bantuan-bantuan itu kepada mereka yang terjejas teruk lah di kawasan-kawasan di Kampung Asahan, dan selepas itu juga ke Bentong, di Bentong Pahang, iaitu pada 2 hari bulan Januari, yang melibatkan Kampung Karak Setia, Taman Prima Karak dan juga Kampung Lengkong, di mana diketuai oleh diterajui oleh Lembaga Kokok Malaysia dan Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Jadi banyak yang kita lakukan, yang mana kita dapat sebut semuanya, tetapi memanglah sebanyak kita telah menyalurkan hampir 2 juta ringgit lah. Ini adalah sumbangan daripada kementerian melalui dana-dana yang kita dapat kumpulkan melalui bantuan CSR ni. Wah, itu dia kalau kita lihat pelbagai bantuan yang disalurkan, antaranya satu usaha yang cukup baiklah Datuk, berkenaan dengan bantuan-bantuan yang diberikan pembersihan rumah, 50 buah rumah sebagainya, dan kalau kita lihat keadaan banjir begitu menyedihkanlah Datuk, kan? Betul. Dan kerugian yang dianggarkan berkenaan dengan peladangan sawit dan juga kayu-kayu, mungkin Datuk boleh kongsikan agak-agak anggarannya. Ya. Memang pekebun-pekebun kecil ada yang terjejas lah, terutamanya di kawasan-kawasan misalnya di Selangor, di Johor dan juga di Sabah. Sabah dan juga di beberapa negeri yang lain. Dan kita anggarkan lebih kurang 9,000 atau hampir 10,000 pekebun kecil yang terjejas. Dan kerugian dianggarkan adalah sekitar lebih daripada 36 juta lah. Yang ini melibatkan lebih pekebun kecil sawit, di mana kita buah-buahannya ni diseliputi oleh lumpur dan semua itu merosakkan buah tersebut, dan juga infrastruktur seperti jalan ladang, jalan akses tu semua itu perlu diperbaiki. Jadi ini memerlukan bantuan lah. Kita perlu bantu supaya mereka dapat kembali melaksanakan aktiviti harian mereka. Dan dari segi kilang perabot pula, kita ada 64 kilang yang terjejas dengan kerugian sebanyak 10 juta ringgit. Yang lain misalnya pokok getah, pokok yang tinggi lah, jadi kerosakannya kurang. Walaupun ramai juga yang terlibat, lebih kurang 147 orang lah, khususnya di kawasan Johor, di kawasan Segamat dan Lengar Muar lah. Dan kerugiannya sedikit aja, lebih kurang RM70,000. Kita masih menilai lagi lah. Ini yang kita dapat setakat ni, dan kita harap kita dapat membantu mereka lah, khususnya dalam menyelenggara ladang mereka dan memberi bantuan input-input pertanian lah. Baik. Sudah pasti yang pihak KPPK sendiri akan memberikan bantuan secara berterusan untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Dan kita lihat dalam situasi banjir kali ini sangat luar biasa, ya Datuk. Pekebun-pekebun kecil kita, padang-padang kita bukan sahaja terjejas dari segi infrastruktur rumah, malah juga perniagaan peladangan mereka, kebun kecil mereka turut terjejas secara total. Ada yang melihat perkara ini sebagai satu perkara yang perlu diberikan bantuan daripada pihak KPPK. Jadi apa antara inisiatif-inisiatif yang akan diberikan secara langsung untuk membantu pekebun-pekebun kecil dan juga pengusaha sektor komuniti ini? Jadi selain daripada 1.4 bilion yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu kan, untuk bantuan wang ehsan, beli barang elektronik, elektrik dan sebagainya. Jadi KPPK akan dengan kerjasama agensi-agensi pusat seperti Unit Perancangan Ekonomi dan Kementerian Kewangan akan memohon daripada projek peruntukan sedia ada itu, supaya peruntukan sedia ada itu dapat digunakan untuk membantu pekebun-pekebun kecil yang terjejas inilah. Dan kita masih dalam peringkat perbincangan dan harap kita dapat pertimbangkanlah dan membantu pekebun kecil ini, khususnya dari segi memulihkan kawasan ladang mereka supaya mereka dapat teruskan
aktiviti penuaian dan perladangan mereka, yang mana pada ketika ini kan harga sawit memang tinggi ya. Betul. Dah melepasi RM5,000 setan lah CPO dia. Dan itu satu perkara yang baiklah, Ya. berita baik bagi mereka. Tapi dalam keadaan sekarang ini, mungkin Datuk boleh kongsikan jugalah antara pekebun kecil yang terlibat dengan pasca banjir ini. Lebih kurang berapa jumlahnya? Seperti yang saya sebutkan tadi, lebih kurang 9,742 orang. Okey. Ini mengambil agak besar. ke seluruh negara lah, termasuk di Sabah dan Sarawak. Ya. Itulah jumlah yang agak besar. Jadi itu kita lihat impaknya yang berlaku dalam situasi pasca banjir, Datuk. Dan kita lihat dalam situasi sekarang ini, negeri Sarawak misalnya pada ketika ini berada dalam kategori amaran hujan berterusan dan kemungkinan banjir akan berlaku. Jadi mungkin ada kesiapsiagaan daripada pihak KPPK untuk memantau pekebun-kebun kecil dan juga sektor agro-komuniti di negeri Sarawak pada ketika ini, Datuk. Ya, kita mempunyai cawangan di MPOB ya, cawangan di Sarawak iaitu Lembaga Sawit Malaysia, mana kita ada cawangan di situ, dan kita juga ada koperasi pembangunan sawit Mampan, dan kita akan memantau dan melihat apakah keperluan mereka. Dan untuk makluman semua, memang Sarawak merupakan antara negeri yang mana kawasan tanaman sawit yang terbesarlah dalam lebih kurang 1.57 juta hektar. Jadi satu kawasan yang luas. Jadi kita sentiasa memantau dan kita akan maklumkan dan menilailah apa kerosakan mereka. Dan sebab kadang-kadang ladang tu berjauhan dan maklumat yang kita terima tu agak lambat. Jadi kita akan pastikanlah agensi-agensi kita yang berada di situ bersama dengan bantuan kerajaan negeri Sarawak untuk sama-sama membantu mereka. Ya. Dan mungkin ada perancangan daripada KPPK sendiri untuk rangkaan jangkaan tahun depan, sebab perkara ini banjir setiap tahun pastinya akan berlaku, Datuk. Jadi mungkin ada perancangan awal sebelum, seperti tahun-tahun lepas berlaku secara tiba-tiba, secara mengejut. Jadi mungkin ada perancangan pada masa akan datang untuk memastikan semuanya dalam keadaan baik, dan mungkin ada bantuan-bantuan yang khusus boleh diberikan kepada mereka. Ya. Yang penting adalah untuk di kawasan ladang ni, yang penting adalah kita kena jaga dari segi peparitan dia. Di kawasan sawit itu peparitan akan dapat mengurangkanlah impak banjir ini ya. Dan di samping itu kita juga bukan untuk jangka masa panjang, kita juga memperkenalkan pensijilan sawit Mampan atau Malaysian Sustainable Palm Oil, di mana di situ kita menggalakkan amalan pertanian baik di kalangan pebun kecil. Dan ini sedikit sebanyak akan membantu mereka supaya bila membangunkan sesuatu kawasan itu, kita pastikan ia adalah dia tidak menjejaskan alam sekitar dan tidak menyumbang kepada bencana alam sekitar. Misalnya kita tidak menggalakkan penanaman sawit berhampiran dengan sungai, kawasan sungai itu ada buffer zone tu kan. Jadi memang kita tidak galakkan. Jadi semua ni kita kena patuhilah dari segi amalan kemampanan itu, memastikan pekebun kecil dapat hasil yang tinggi, dan pada masa sama kita tidak menjejaskanlah sungai atau alam sekitar. Jangan kita buka kawasan baru di curun-curun yang curam dan sebagainya lah. Itulah antara yang kita perlu didiklah pebun kecil kita supaya sama-sama terlibat dalam menjaga alam sekitar. Itu menyentuh berkenaan pembangunan aspek lestari. Lestari, betul. Pelestarian alam sekitar kita akan terus terjaga. Dalam masa yang sama juga kita ingin memastikan ataupun memperkasakan pekebun kecil kita. Jadi tadi saya sangat tarik dengan pernyataan Datuk berkenaan purata harga sawit tertinggi dalam tempoh sedekat, Datuk. Jadi mungkin kita boleh memperincikan lagi kabar gembira ini dan juga komitmen KPPK untuk memastikan keadaan ini terus mampan, Datuk. Saya rasa sehingga pertengahan tahun ni kita akan dapatlah mengekalkan harga di antara RM4,700 hingga RM5,000. Dan buat masa ni memang disebabkan oleh bekalan yang agak kita panggil tight supply ni, bukan saja untuk minyak sawit tetapi juga minyak-minyak sayuran yang lain, di mana kita menghadapi masalah dari segi
misalnya di Malaysia dari segi mendapatkan tenaga buruh yang mencukupi. Dan jadi perkara ini kita haraplah dengan adanya pekerja-pekerja khususnya misalnya perladangan sawit ini banyak bergantung kepada pekerja asing. Jadi kita sedang berusaha dan sedang berbincang dengan negara Indonesia untuk membolehkan pekerja-pekerja yang sebelum ni dah balik dan tidak dapat kembali ke Malaysia, dan kita harap pada pertengahan bulan Februari ini kita dapat dapatkan mereka kembali dan membantu menuai. Buat masa ni kita kekurangan penuai sebanyak 35,000 orang. Ya, dan Besar dah tu. ya, so misalnya dari segi produk pengeluaran tahun lepas pun dah jatuh disebabkan kita kekurangan pekerja ni dalam lebih kurang 1 juta tan yang kalau 1 juta tan kali dengan 5,000 macam 5 bilion lah. Jadi itu sesuatu yang sedang diusahakan oleh kerajaan. Itu dia. Dan mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Datuk sendiri kepada pekebun di luar sana yang sekarang ini kita faham keresahan mereka, kesedihan mereka dengan akibat daripada apa yang berlaku, iaitu berkenaan dengan pasca banjir, dan mungkin kata-kata semangat daripada Datuk sendiri kepada mereka khususnya. Khususnya I think kepada pekebun-pekebun kecil kita lah, di mana mereka, misalnya pekebun kecil kita di sektor getah hampir kesemuanya adalah pekebun kecil. Di sektor sawit 40% adalah pekebun kecil, pekebun kecil bersendirian dan tersusun. Jadi buat masa ni lebih kurang daripada 6 juta hektar tu 40% adalah pekebun kecil. Dan mereka ada yang di bawah macam Felda, Felkra, dan ada juga di bawah Risda. Mereka memang akan dibantu dibantu oleh agensi-agensi yang berkaitan lah, termasuk pihak kerajaan negeri dan agensi-agensi kerajaan negeri. Untuk mereka ni, selain pekebun kecil ni memang kita tengah usahakan bantuan-bantuan yang sewajarnya lah, supaya macam saya katakan tadi, supaya mereka akan terus dibantu. Memang kerajaan prihatinlah kepada pekebun kecil ni. Dan kita juga baru-baru ni telah ini adalah sebahagian daripada KPI yang berhormat Menteri, di mana kita akan beri bantuan secara bersasar kepada mereka yang mempunyai keluasan kurang daripada 10 hektar ni. Jadi kalau katakan mungkin bantuan tu misalnya mereka akan beri keutamaan dari segi mendapatkan bantuan. Dan untuk banjir ni memang kita sedang merangkalah sesuatu yang mana saya rasa akan menggembirakan jugalah pekebun kecil dari segi bantuan yang akan kita perancangkan. Kita akan adakan perbincangan juga dengan Menteri Kewangan bersama Yang Berhormat Menteri untuk mencari jalan bagaimana kita dah membantu mereka. Alhamdulillah. InsyaAllah. Sudah pastinya banyak perancangan dan juga bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada pekebun-pekebun kecil ini yang dikategorikan sebagai tulang belakang kuat kepada sektor peladangan kita ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Ravi Mutaya, Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Terima kasih Datuk atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada hari ini. Kita harapkan dengan bantuan-bantuan yang diberikan ini dapat memberi nafas baharu untuk pekebun-pekebun kecil kita terus bangkit semula pasca banjir ini. Betul. Semangat baru bagi mereka semua, insya-Allah. Menawarkan di hari Jumaat ini ada khabar baik ataupun berita gembira lah buat mereka semua, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, dan seterusnya sekali